بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 523 hingga 528 pada hari ini, dan kita bersama-sama pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz ya ke teratak kami My Quran Time sama-sama bersama tuan-tuan dan bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa semua sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersyukur bersama dengan Dr. Syafiq sekali lagi. Kita sama-sama ingin mencongkel dan mendapatkan lebih banyak permata daripada halaman yang telah pun kita baca, yang telah pun kita tadabbur secara ringkas pada minggu ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita ingin sama-sama ya memulakan sesi kita pada hari ini dengan menyimak kepada bahagian akhir daripada surah Al-Zariyat, surah yang ke-51, iaitu pada halaman 523, di mana kita akan melihat kepada peringatan daripada Allah, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk wadzakir fa inna dzikra. Ayat 55, ayat 56 kita baca memulakan majlis kita pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tetamu jemputan kita Fadil bahagia Dr. Syafiq yang bersama kita pada kali ini, alhamdulillah. Dan kita akan terus membaca ayat 55 dan 56, satu ayat yang sangat masyhur, selalu disebut-sebut oleh para asatizah kita tentang peringatan yang memberi manfaat kepada orang beriman. Bermanfaat dari sudut apa tu Safas, mungkin insya-Allah Dr. akan pastikan. Selalu kita sebut tentang manfaat, hidup memberi manfaat, orang yang terbaik memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak belajar hari ini apakah yang dimaksud manfaat kepada orang-orang yang sentiasa mendapat peringatan, dan ayat 56 juga ayat yang besar maknanya kepada kita semua. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-55, dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
dalam dua ayat ini mungkin bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Ustaz, kalau boleh dicerahkan, bila Allah mengingatkan kita kepada wadzakir, berilah peringatan, ada klausa bahawa dia akan memberi manfaat kepada orang yang beriman, diikuti dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang amat famous lah ayat ini. Apa munasabah ataupun tanasub di antara ayat 55 hingga 56 ini untuk kita jadikan sebagai panduan bersama? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala ma. Terima kasih Al-Fadhil Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi, sahabat bersama dalam majlis kita pada hari ini. Berkaitan dengan ayat 55 daripada surah Az-Zariyat, Allah Taala berfirman, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu adalah memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Kalau kita lihat kepada ayat ini dan keseluruhan surah At-Tur, ya Ustaz Fazrul, hampir keseluruhan surah At-Tur adalah peringatan Nabi kepada masyarakat Arab dengan kisah-kisah terdahulu. Contohnya kita tengok daripada awal surah At-Tur ada kisah tentang kiamat. Mula surah Az-Zariyat tu dah mula tentang kiamat dah. Wadh-dhariyati dharwa. Kemudian disusuli dengan cerita tentang syurga. Innalil muttaqina, Allah Taala sebutkan. Kemudian Allah sebut tentang hak manusia. Selepas tu ada kisah tentang Nabi Ibrahim dengan tetamu yang datang. Kemudian ada kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun, dengan tukang sihir yang beliau hadapi. Ada kisah kaum Ad yang dihancurkan. Kisah-kisah terdahulu itu adalah menjadi peringatan kepada manusia, tetapi yang mengambil peringatan sebenar-benarnya daripada Quran hanyalah orang yang beriman. Kenapa? Kerana keimanan dalam hatinya menjadikan mereka sedar tentang perkata. Kenapa pula orang beriman itu kena diingatkan sedangkan mereka beriman dah? Jawapannya adalah kerana setiap manusia itu mengalami satu sifat, iaitu lalai dan lupa. Dan sifat kelalaian dan kelupaan itu sering perlu dizakir, ingatkan. Soalannya pula timbul, apa yang kita nak ingatkan kepada mereka? Itulah yang telah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebahagian ahli tafsir menyatakan wa dzakkir bil Quran fa inna dzikra bil Quran tanfa'ul mu'minin. Berikanlah ingatan mereka tentang apa yang ada dalam Quran. Sesungguhnya peringatan yang kamu ambil daripada Quran akan benar-benar diambil oleh orang beriman. Awal surah Al-Baqarah Allah sebut hudan lil muttaqin juga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya seolah-olah Quran ini kalau mereka orang yang bertakwa, mereka akan dapat sebaik-baik hikmah daripadanya. Begitu juga orang yang beriman, peringatan dalam Quran akan dapat diambil manfaat oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebesar-besar ingatan kepada manusia, Ustaz Tirmizi, ya, wama khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dia kembali kepada asas yang paling besar dalam banyak-banyak peringatan ingatkan manusia kepada asal tujuan diciptakan Allah, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Itulah sebesar-besar peringatan. Dan perkataan liya'budun, lam di situ dipanggil lamut ta'lil ataupun illah, iaitu diciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk liya'budun. Cuma liya'budun ni sebenarnya bila orang sempitkan pemahamannya, dia kata maknanya untuk sembahyang saja. Sembahyang, ya. Untuk puasa. Sedangkan perkataan abd dalam bahasa Arab artinya al-khudu' wa tazallul, iaitu untuk kamu betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dalam semua kehidupan kamu. Mestilah dilihat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Liya'budun dalam tafsir lain menunjukkan liya'rifun, supaya kamu kenal Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita boleh buat kesimpulan, setiap daripada kita memerlukan kepada tazkirah, peringatan yang selalu. Sebab saya sendiri lupa. Kadang-kadang kita tahu kita hamba Allah, tapi kita lupa kita akan kembali ke akhirat Allah. Kita akan dihisap dalam setiap detik hidup kita. Kita lupa ada orang ingatkan kita. Peringatan itu akan jadi manfaat bagi orang yang beriman. Dan ingatan yang paling besar adalah ingatkan balik kepada manusia. Kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan hisap dengan segala perbuatan kita. Kalau kita menjadi hamba Allah, kita akan dibalas dengan balasan yang baik. Illa liya'budun. Dan kenapa disebut jin dengan manusia je? Kerana dua je ini dipanggil sebagai mukallaf. Lembu, kambing tak kena tanya. Tak ada. Jin dan manusia saja. Dan kenapa dimulakan dengan jin? Kerana jin adalah yang terbanyak di kalangan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya kalau kita boleh buat adalah kita kena sedar bahawa Allah menciptakan segala benda di dunia ini untuk kita mendapat manfaat. Dan kita diciptakan oleh Allah adalah satu tujuannya untuk kita tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
InsyaAllah ya. Jadi itu adalah satu perkara yang amat penting. Kalau awal daripada surah Az-Zariyat ini membawa angin itu menyebabkan debunga jantan betina, dapatlah manfaat kita durian ke mangga ke apa ke. Tapi sebenarnya durian mangga itu yang apa, binatang lain pun boleh makan Ustaz ya. Tetapi sebelum bercakap tentang boleh makan itu adalah mengambil peringatan ya daripada apa sahaja, daripada alam maya pada ini, daripada sejarah yang ada, agar kita boleh jadi hamba lah ya. Yang lain tu hamba juga tetapi tidak mengabdikan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran penting untuk kita. Mengambil pelajaran itu adalah satu perkara yang penting daripada setiap apa sahaja yang kita makan, yang kita dapat gunakan, yang dapat kita perhatikan, dan itu adalah untuk membina kehambaan kita pada setiap butir nasi lemak ataupun kuih-tiaw yang kita ambil pada hari ini. Baik, kita ingin pergi kepada surah At-Tur, surah yang bercerita tentang pilihan di antara syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tawaran daripada Allah. Kita nak baca ayat 21, ayat yang bercakap tentang ayah ibu boleh memimpin kepada anak cucunya masuk syurga sekeluarga. Tetapi kita nak melihat bersama dahulu apakah isi ayatnya sebagai ulang kaji pada hari ini. Ayat 21 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Auzubillahi walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Surah Al-Nazim ayat yang ke-21, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di hujung ayat 21 ini ada perkataan rahin. Biasanya kita berjumpa dengan kedai rahnu ya, rahnu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang banyak emas ya, banyak gelang, yang suka berrahnu ya, rahnu itu ada kaitan dengan rahin. Tapi apa pula kaitannya dengan ayat 21 ini? Bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Azrul. Dalam ayat ke-21 kalau kita amati dengan baik, ini ayat yang sangat besar untuk mengajarkan kita membina syurga, membina keluarga di dalam syurga Allah Taala. Kita nak anak kita, isteri kita, kita jumpa balik, dan perjumpaan kita itu di dalam syurga Allah Taala. Bagaimana itu berlaku? Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, akan ikut keluarga zuriat mereka bersama dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala biimanin, dengan satu syarat, iaitu semua ahli keluarga mereka beriman sebagaimana ayah ataupun suami mereka itu beriman kepada Allah Taala. Sebab itu ketua keluarga ya Ustaz adalah menjadi tonggak kepada kejayaan keluarga itu untuk dipimpin ke dalam syurga. Sebab itu ketika Allah Taala menyebut kepada ketua keluarga, Allah Taala sebutkan wa'mur ahlaka bis-salah. Itu kepada bapa, kepada suami. Suruhlah keluarga kamu untuk solat. Artinya keimanan seorang bapa itu sangat berpengaruh dalam menjaga iman ahli keluarga mereka. Allah Taala sebut kalau anak-anak mereka beriman macam ayahnya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Ta'ala akan sekalikan satu keluarga itu masuk ke dalam syurga. Ahli tafsir, satu perkara yang sangat menarik, ini juga merupakan besarnya kurniaan Allah kepada orang beriman. Ahli tafsir mengatakan, kalaulah keluarganya masuk syurga tapi dapat level bawah, sedangkan ayah dan suaminya dapat level atas, Quran kata apa? Al-haqna, daripada bawah tu kami naikkan level yang sama. Walaupun amal dia tak sama dengan level ayah dia, tak sama dengan level suami dia, tapi al-haqna, dia diangkat sampai kepada level yang sama walaupun amalnya tak sama.
Walaupun alamat tak sama, tetapi itu wama alatnahum min amalihim min syai. Kami takkan kurangkan amal si ayah, kedudukannya, pahalanya sebab keluarganya dah dinaikkan, sebab ambil dia punya letak tak. Yang dia kekal di situ, kedudukannya kekal di sama taqwa, cuma kami berikan kelebihan keluarga dan anak-anaknya semua dalam level yang sama. Tapi ayat penutup yang Ustaz Fazrul sebutkan tadi, ayat ini dia tidak kait dengan cerita yang itu. Ia berkait dengan cerita yang di atas, iaitu cerita tentang azab neraka yang berada di atas, khususnya pada ayat ke-18 sebagai contoh. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Akan tetapi orang yang melakukan kejahatan, contohnya ayahnya tak beriman, sedangkan anaknya beriman, maka saat itu perbahasan sudah berbeza. Setiap orang akan dibalas ikut amal dia. Tapi kalau baik, tak. Dua-dua baik. Dua-dua baik, Allah bagi sama pula level walaupun dia buat amal tak sama. Tetapi kalau tak beriman, ayahnya waliyadzubillah kufur, anaknya beriman Muslim, Allah tak akan zalimi anak itu dengan kekufuran ayah. Sebab Allah firman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang itu tidak akan ditanggung oleh orang yang lain. Okey, itu. Jadi di sini menjelaskan kepada kita luasnya kurniaan Allah kepada orang beriman. Sebab neraka disebut sebagai darul adl, tempat untuk diadili, tetapi syurga darul fadl, tempat kurniaan. Bila kurnia tak kisah Allah bagi banyak. Tetapi adil, kamu tak buat tak kena. Kamu buat itu je yang kena. Ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah SWT, dan ia sangat bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang ingin buat suatu kebaikan tapi dia tak buat, Allah catat baginya satu kebaikan. Tetapi faman waman hamma bisanatin fa'amilaha. Siapa yang ingin buat satu kebaikan dan dia buat, Allah catatkan kepadanya 10 hingga 700 kali ganda. Padahal satu dia buat. Tetapi siapa yang inginkan buat satu kejahatan dan dia tak buat, Allah Ta'ala tidak mencatatkan apa-apa kejahatan kepadanya. Maknanya apa? Besarnya kurniaan Allah kepada umat manusia, kepada hamba-Nya. Kalau dia buat baik, Allah boleh balas lebih daripada itu. Tetapi kalau dia buat jahat, Allah adil, hanya balas dengan apa perbuatan jahat dia saja. Ini kurniaan Allah kepada kita. Beza dengan bos, of course, kan? Buat dapat, tak buat tak ada. Tetapi Allah Azza wa Jalla kurniaannya melebihi. Sebab itulah bila kita kenal Allah seperti ini, kecintaan kita kepada Allah lebih daripada kecintaan kita kepada manusia. Kerana kurniaan Allah lebih daripada segala manusia walaupun kita mencintainya. Gitulah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-21, dan kullum ri'im bima kasaba rahin. Sebentar tadi bila Ustaz menyatakan ini ada kaitan dengan amalan kita, Ustaznya dia terikat macam kalau orang rahnu tu dia letak emas dia tu dapatlah duit kan. Maka kalau kita letakkan amal kita, insya-Allah moga-moga kita diberikan rahmat sehingga kan dimasukkan ke dalam syurga sekeluarga. Cuma tambahan Ustaznya, tambahan sikit dia. Pasal di dalam ayat ini dinyatakan walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman, ya, dengan iman zuriatnya. Jadi dia punya kaitan pasal suami isteri ni dia bukannya zuriat, kan. Jadi suami isteri ni mungkin ayat lain ke, ada boleh ke si suami tarik si isteri naik ke atas ke, masa isteri kurang sikit, ataupun ini tak termasuk dalam ayat ini? Sila. Kalau kita sebut tentang syurga Allah Azza wa Jalla, maka kita memandang kepada fadluhu, kurniaannya, dan saya meyakini bahawa isteri juga termasuk dalam makna itu kerana dia masuk dalam makna ahl. Kerana ada di sana ayat yang lain, tapi saya tak hadir sekarang ayat tersebut, yang menyebutkan tentang mereka dan keluarga mereka bertemu. Surah apa? Pendek surah belakang tu, dan mereka bertemu keluarga mereka dalam keadaan bergembira. Allah guna perkataan ahl. Ila ahlihim masrura, lebih kurang begitu ayat ni kan. Mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira, dan di situ kan ahl. Di sini kan zuriyah. Zuriyah di bawah, ahl keseluruhannya. Jadi maksudnya di sini motivasi untuk jaga anak elok-elok, ya, walaupun mungkin anak itu 3-40 kali kena kejut untuk sembahyang subuh, teruskan perjuangan tuan-tuan. Dan di dalam surah lain itu tentang ahl tadi, masrura itu, maka kita juga ada kaitan suami isteri saling berganding bahu untuk memastikan masuk syurga sekeluarga. Mungkin suami kurang sikit, isteri kuatkan amal, ya. Yang penting dua-dua beriman lah, ya. Kalau tidak nanti jadi rahim tadilah, ya. Iaitu terikat kepada amal yang ada, yang tidak membawa kepada syurga jika iman tidak menjadi asas dalam sesebuah keluarga. Inilah yang kita belajar daripada halaman 524, dan kita ingin berganjak kepada halaman akhir daripada surah At-Tur. Yang menariknya, di hujung surah ini ada banyak ayat yang bermula dengan
am ya, pada ayat yang ke-32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 kan, bertubi-tubi Allah menggunakan am. Apa maksudnya itu? Nanti dulu kita berehat sebentar lah Ustaz ya. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini ke? Mungkin Ustaz ambil 2 minit dulu untuk menceritakan am yang banyak ni sebelum kita berhenti. Sila. Kita sebelum kita masuk cerita dia, Ya. okay, am ni dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa makna. Bahkan dalam hadis, am itu dalam satu bahasa Arab disebut dengan atau. Tetapi ada juga yang menyebutkan am ini dengan kesesuaian makna ini dengan bal, bahkan, dan boleh jadi am juga dengan makna ataf dan. Nanti kita akan tengok dalam konteks ayat lah. Tetapi di sinilah keunikan bahasa Arab yang digunakan perkataan am dan kefasihan yang digunakan pada ayat tersebut, yang sepatutnya dan sebenarnya kepada kita untuk kita cermati kenapakah penggunaan am dan bukan au, dan kenapa pula am dan tidak digunakan kepadanya waw. Wa yaquluna syairun sebagai contoh. Dan kita akan dalami itu nanti insya-Allah. Apa yang paling penting adalah bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran ini, semakin kita kuasai kesusastraannya, semakin kita akan merasai kelazatannya. Sebab itulah kalau kita boleh pesan kepada siapa yang ada kemampuan untuk belajar bahasa Arab, tak kira dia pengajian Islam ataupun bukan, maka pelajarilah dengan niat kita dapat merasai dan mendalami keindahan bahasa Al-Quran yang siapa merasainya takkan pernah kenyang dalam menghirup kelazatan bahasa Al-Quran Al-Karim. Masya-Allah. Jadi itu adalah asas sebelum kita berbincang tentang isi daripada halaman 525, dan pada pesta buku yang lepas saya berbincang dengan sastrawan negara ya, rupa-rupanya bila ada sastra, bila ada bahasa, seseorang itu dapat mencanai dan juga mengatur perkataan yang indah, dan ia bukan sekadar indah tetapi ia ada kaitan dengan sumbernya daripada hati, dan sudah tentunya dikaitkan dengan kebaikan fitrah yang ada pada diri manusia. Kita akan ikuti apakah isi daripada halaman akhir surah At-Tur. Berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada muka surat 523 hingga 528, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimana surah At-Tur memberikan panduan kepada kita antara syurga dan neraka, dan ada hujah-hujah yang dibawakan. Dan pada halaman yang terakhir yang sudah dinyatakan sebelum rehat tadi, bahawa ada perkataan am pada banyak ayat. Maksudnya apa kepentingannya, dan apa kaitan dengan tema surah At-Tur bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita lihat di dalam ayat yang ke-30 adalah ayat pertama penggunaan am dalam surah tersebut. Cuma ayat 29 kalau kita boleh kaitkan sikit Fazrul ya. Allah Taala gunakan fadzakir sama dengan ayat surah Az-Zariyat tadi. Wa zakkir fa inna dzikra. Seolah-olah bila kita sampai dah ke hujung Quran ni,
banyak Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita tentang asas-asas iman balik semula. Dan itu diingatkan dan diulang-diulang. Hatta kisah ini Allah Ta'ala menyebutkan fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun. Dan ingatlah ataupun peringatkanlah mereka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang tukang telik ataupun bukan orang yang gila. Allah Ta'ala backup dan membenarkan bahawa Nabi kamu bukan orang seperti ini. Dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, gila pun bukan, tukang telik pun bukan. Lalu Allah Ta'ala ceritakan kisah dan templakkan mereka terhadap Nabi SAW. Am yaquluna syairun. Perkataan am di sini saya sebut dah tadi di intro tadi, dia boleh jadi maknanya bal, bahkan mereka mengatakan begitu. Boleh jadi ataf, iaitu seolah dan mereka mengatakan Nabi begitu. Kan? Tetapi boleh jadi, yang ini saya cenderung kepada pandangan ini. Saya juga sempat semalam berbincang dengan seorang ulama daripada Jordan tentang ayat ini, dan beliau juga setuju dengan apa setuju, iaitu istifham inkari. Satu persoalan tapi untuk mengingkar. Okey, istifham inkari, iaitu am yaquluna syairun, boleh kita katakan maknanya adakah mereka menyatakan Nabi ini tukang syair? Patutkah mereka kata Nabi itu tukang syair? Tapi bukan nak suruh jawab ya ke tak, tapi nak ingkarkan bahawa tidak, baginda itu bukan seorang tukang syair. Di sini kalau kita lihat nanti ayat yang datang selepasnya, semua ayat itu adalah tuhmahan kepada Nabi SAW. Yang kita boleh ambil pelajaran adalah Allah Ta'ala seolah-olah mempersiapkan bagi seorang pendakwah dan pemikul risalah iman bahawa mereka tidak akan pernah sunyi daripada kata-kata manusia yang akan menjatuhkan mereka dalam jalan dakwahnya, yang akan mendaunkan jiwa mereka daripada kuat bersemangat dalam dakwah. Apa yang tidak dikatakan kepada Nabi? Syair, seorang penyair. Ayat yang ke-32 tentang apakah akal-akal mereka menyuruh mereka katakan seperti ini, ataupun mereka mengatakan am yaquluna taqawwalah, patutkah mereka katakan Nabi ni sengaja reka Quran? Bala yu'minun, bahkan sebenarnya mereka katakan kalau mereka beriman mereka tak akan cakap macam tu. Kemudian Quran kata lagi am khuliqu. Okey, sampai ayat 35 ni Quran pula yang tanyakan kepada mereka supaya mereka berfikir. Tadi mereka tuduh kat Nabi. Ayat 35 bermula Allah Ta'ala dan Quran mengajak mereka berfikir dengan logik. Am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun. Adakah patutnya mereka fikir mereka ni tercipta sendiri tanpa asal usul, ataupun diri mereka cipta diri mereka sendiri, pencipta sendiri? Ya, di sana ada dua perkara yang patut kita lihat bersama bagi seorang pendakwah dalam mereka berhadapan kepada mad'u untuk membawa risalah iman kepada mereka. Yang pertama, mesti wujudnya yang dipanggil sebagai dalil dan hujah yang bersifat syar'i ataupun wahyu, dan yang keduanya ayat 35 membawa kepada dalil akli. Quran tanya kat mereka, adakah kamu tercipta sendiri ataupun diri kamu cipta diri kamu? Jadi mereka akan berfikir, macam mana saya nak cipta diri saya, dan bagaimana pula saya tercipta tanpa ada asal usul? Di sini adalah dalil akal. Sebab itu di dalam Islam, dalam Quran hatta Allah sebut ulang kali afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun, membawa akal. Kerana orang kalau tak beriman, jiwanya tak nak beriman. Tetapi kita semua manusia ada satu persamaan, iaitu logik akal yang diterima semua. Kalau saya tanyakan kepada siapa pun, hatta orang bukan Islam, kita tanya, bolehkah seorang anak usianya lebih tua daripada ibunya? Boleh jadikah seorang anak usianya lebih tua daripada ibunya? Semua akan terima, tak kira lah pandai ke bodoh ke, akan kata mana boleh, ibu mesti lebih tua daripada anak. Itu makna logik. Quran datang dengan dalil kedua, iaitu penghujahan logik akal, untuk bawa mereka terfikir. Sekurang-kurangnya mereka boleh balik ke belakang untuk fikirkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak sebutkan ayat seterusnya, am indahum khazainul ardh, adakah kamu pegang khazanah kekayaan Allah sampai kamu boleh mendakwa seperti itu? Am lahum sullamun, kamu pernah ke naik ke tingkat atas melihat takdir yang Allah ciptakan kepada manusia? Kemudian Allah Ta'ala sebut pula tentang kejahatan mereka, am lahul banat walakum banun, kamu sandarkan pada Allah ada anak perempuan, kamu pula anak lelaki. Mereka kata malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala, dan sebagainya. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini, hadirin yang dikasihan, orang yang beriman mereka memiliki satu jalan dalam hati mereka, iaitu tanzih, menyucikan Allah daripada segala perkara yang tak patut dan tak layak bagi Allah. Okey, manakala orang kafir ataupun orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, mereka akan datangkan segala akidah dan kepercayaan yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Allah mungkin anak, Nabi yang diutuskan ada sekian dan sekian. Sebab itu kita
perlu selalu mengambil jalan tanzih, menyucikan Allah dalam akidah kita daripada segala kelemahan, kekurangan, kesalahan dan sebagainya, supaya iman kita benar-benar bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, Allah Ta'ala sebut wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum, seolah-olah dengan semua kata-kata dan tohmahan orang-orang musyrikin yang menyempitkan dada kamu wahai Muhammad, ada jalan untuk kamu reduce bahasa dia, untuk kamu hilangkan tekanan tadi, iaitu apa? Bertasbih, memuji Allah dengan banyak ketika kamu solat berdiri, dan pada waktu malam panjangkanlah sujudmu. Okey, dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih. Allah tahu kata-kata mereka itu menyebabkan jada kamu sempit. Kita dalam hidup ni, tuan-tuan, pendakwah ke bukan ke, dalam apa juga kebaikan, pasti ada kata-kata yang menyempitkan dada kita. Pasti ada orang yang kecam kita. Kan kadang-kadang kena scammer pun kita stres juga kan, dan sebagainya. Kesempitan dada tadi akan dapat dikurangkan dengan dua perkara. Yang pertama, tasbih kepada Allah. Tasbih itu tanzih lah, menyucikan Allah daripada segala kelemahan, kekurangan. Inilah hakikat penghambaan kita. Dan yang keduanya adalah banyakkan sujud. Ketika kita letakkan kepala kita yang tanah di atas tanah, maka saat itu akan berlakunya, kita panggil apa, normalkan kembali kita punya keadaan kita yang tidak stabil dalam tubuh apabila tanah bertemu dengan tanah pada saat itu. Sujud adalah lambang penghambaan yang tinggi dan akan dapat mengurangkan tekanan kata-kata luar manusia kepada diri kita. Subhanallah yang menciptakan manusia, dan subhanallah yang menjadikan satu syariat dalam Islam, iaitu sujud kepada Allah Ta'ala. Yang kita ingat sujud tu kepada Allah je, tetapi sebenarnya sujud itu datang kebaikan kepada diri kita, yang dapat melapangkan kembali dada-dada kita dengan kesempitan hidup di atas muka bumi ini daripada kata-kata nista manusia. InsyaAllah. Itulah penerangan tentang halaman 525. Terima kasih diucapkan ya Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq, bagaimana kita dijelaskan tentang hujah-hujah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Al-Quran ini mengatur cara kita berfikir, cara kita beragama. Kita beragama ni dengan hujah, dia bukan istilahnya sekadar teka-teka Ustaz ya. Kadang-kadang ada yang teka bahawa Allah apa alal arsh, kemudian tiba-tiba ada keluar bunga teratai pula ya Allah ya. Jadi perkara-perkara begitu Allah. Kita harapkan bagi tuan-tuan yang mengikuti Quran Time ini, yang membaca Al-Quran ya dalam program-program mana pun, sebenarnya Al-Quran ini memimpin cara kita berfikir jelas ya, dan pastinya lebih lagi jelas apabila kita bercakap tentang hak Allah, tentang ketuhanan yang kita diajarkan. Kalau ada orang yang cuba mengotori jiwa kita, kita bertasbih banyak kepada Allah, kita bersujud, dua perkara sebagai panduan untuk Nabi, panduan untuk kita terus tenang dalam menyampaikan risalah dalam kehidupan kita. Seterusnya kita membaca daripada halaman 526, surah yang ke-53, surah An-Najm. Kita ingin memberi perhatian kepada ayat 24 dan ayat 25 ya, di bawah itu, untuk sama-sama kita melihat apakah yang sedang disampaikan. Boleh ke manusia ini bercita-cita? Ada adik-adik yang bercita-cita jadi bomba, ada yang nak jadi polis. Adakah tamanna dalam ayat 24 ini ada kaitan dengan cita-cita jadi polis ataupun macam mana? Kita baca dahulu ayat 24 25 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lil insani ma tamanna, am Azim, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya pada ayat 24. Ayat 25 tidak, maka milik Allah lah segala kehidupan dunia akhirat dan kehidupan di dunia. Ada perkataan am sekali lagi Ustaz ya, sama ada je bal ataupun au ataupun wa, bersama Ustaz Dr. Syafiq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat yang ke-24 digunakan perkataan tamanna ataupun cita-cita.
saya sebelum masuk kepada faedah dan pelajaran daripada ayat itu, saya suka untuk kita lihat kepada makna ayat yang memberikan makna yang sebenar kepada kita dalam konteks ayatnya sendiri. Kalau kita lihat kepada ayat-ayat sebelumnya, Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat-sifat golongan musyrikin yang suka mengambil Tuhan daripada berhala. Kan? Afara'aitumul Lata wal Uzza ayat 19. Wa manata tsalisatal ukhra. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Kamu ambil yang lelaki, bagi Allah itu yang perempuan. Tilka idzan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Semua Tuhan ini kamu yang bagi nama, kemudian kamu sembah. Kamu bagi nama, kamu sembah. Semua logik akal yang tak patut bagi mereka. Tuhan mereka bagi nama. Lepas tu dia sembah Tuhan itu. Sedangkan nama Tuhan tu dia yang bagi. Jadi ini menunjukkan kepincangan akal mereka, bukan jiwa, bahkan akal mereka. Bagaimana Tuhan itu dia yang berikan nama dan dia sembah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-23, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tahwal anfus ni apa yang mereka inginkan oleh nafsu mereka, mereka ciptakan Tuhan mereka nak. Mereka buat keinginan baru. Bahkan agama-agama baru yang berkembang dalam dunia hari ini semua datang dengan keinginan nafsu mereka. Maksudnya apa? Ketika Allah sebut amlil insani ma tamanna, baru masuk ayat dia. Dalam konteks makna dia, adakah bagi manusia itu apa yang mereka nak? Nak di sini ahli tafsir menyebutkan banyak makna. Di antara yang paling popular adalah mereka setelah ada Tuhan, menamakan Tuhan, mereka kata apa? Tak apa, kita sembah Tuhan ini, nanti di akhirat berhala-berhala ini akan bagi syafaat kepada kita. Itu dia punya angan-angan dia. Tak mana dia. Dia kata kamu, kita dah buat Tuhan, kita ada Tuhan 2, 3, 4. Tuhan ni besok apa pun berlaku jangan takut. Dia akan tolong kita, bagi syafaat kita. Dia sendiri buat teori ya. Dia buat teori. Kan? Tuhan tu dia buat, nama pun dia bagi. Apa kita panggil zon itu pun dia yang buat. Sebab tu Quran kata in yattabi'una illa zon. Zon. Sedangkan kita dengan Tuhan yakin, bukan zon. Kita dengan Allah Ta'ala yakin, bukan zon. Akidah mesti dibina di atas yakin, bukan di atas zon. Tetapi mereka dalam Tuhan mereka zon. Zon, mereka zon. Mereka kata tak apa, berhala kita ni besok dia akan bantu kita di akhirat. Syafaat itu dari sudut konteks ayat. Kita keluarkan itu dalam konteks kehidupan yang tak maksud tadi, boleh tak nak berangan jadi bomba? Macam berangannya mereka akan selamat di akhirat nanti dengan syafaat berhala-berhala mereka. Hadirin dikasihi, kalaulah yang dimaksudkan itu adalah cita-cita, maka itu satu perkara yang diharuskan. Bahkan para Nabi memberikan galakan kepada sahabat, kata Nabi latustafhanna Konstantinia, akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik tenteranya adalah tenteranya, panglima yang terbaik. Semua sahabat inginkan mereka jadi tentera itu. Okey, antaranya yang terkenal adalah sahabat Nabi yang mulia, yang meninggal di Salahuddin Al-Ayyubi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, minta maaf, Abu Ayyub Al-Ansari yang tinggal di sana dan nak jadi satu daripada tentera. Maknanya apa? Dia mencita-citakan apa yang Nabi sebut. Okey, dibenarkan. Tetapi ada satu yang buruk dalam pandangan Islam, dalam diri kita, namanya angan-angan. Angan-angan mak jenis digeranggil kan? Angan-angan ni tuan, Nabi dalam sebuah hadis, Nabi pernah lakarkan. Kita tak ada whiteboard di sini, tapi saya boleh lakarkan. Hadis Nabi ni melukis tak banyak dalam hadis. Tapi ada beberapa lukisan yang Nabi sebut dalam hadis. Antaranya yang sebut, hadis ini direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Iris Abu Nuruf Al-Marbawi dalam bukunya Bahrul Madhi. Nabi lukis petak begini, kan? Yang penonton boleh handaikan je lah, no? Okey. Segi empat begini, kemudian titik di tengah dan Nabi tarik keluar daripada kotak tu. Garis tersebut. Garis. Okey, macam layang-layang sikitlah, segi empat, titik dan tarik keluar. Nabi kata apa? Titik di tengah ini adalah manusia. Kotak di sekeliling itu adalah kadar ajalnya. Maknanya kita dikelilingi oleh ajal kita. Bila-bila, anytime, takkan boleh keluar daripada ajal. Lain yang keluar itu, itulah angan-angan manusia. Maknanya apa? Manusia kadang-kadang memiliki angan-angan lebih jauh daripada usia yang Allah tetapkan bagi dia. Jangan jauh-jauh, kita sendirilah kadang-kadang Ustaz Fazrul kan, mungkin Ustaz Fazrul ada terangan nak jadi Perdana Menteri ke contohnya kan. Kan kadang-kadang sedangkan kita tengok umur kita sempat ke nak bertanding beberapa raya ni lagi kan. Contohnya kadang-kadang kita nak jadi seperti itu, dan ini angan-angan yang tidak disebut dengan satu usaha ataupun perkara yang dipuji dalam Islam adalah perkara yang sebenarnya buruk. Kenapa? Angan-angan akan hilangkan tazkirah tadi yang di depan tadi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u ini. Kerana angan-angan yang panjang akan menjadikan mereka lupa tujuan mereka adalah datang diciptakan Allah. Kenapa? Angan-angan yang panjang. Sebab itu dalam kitab-kitab tazkiyah ataupun tasawuf ada satu bab iaitu qat'ul amal, pendekkan angan-angan.
Banyakkan harapan dan besarkan langkah usaha dan cita-cita. Itu betul. Semangat yang tinggi betul. Tetapi angan-angan yang panjang akan menjadikan kita punya ketamakan bertambah. Betul. Dalam dalam sebuah hadis tentang apa ni, angan-angan buat tamanna ala Allah tu. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa mendana nafsah. Lawan tadi tu Wa tamanna ala Allah ta'amani. Maknanya apa maksud angan-angan itu? Okey, Nabi sebut dalam hadis al-kayyisu mandan. Ini dua moderator ni. Ya, okey. Sama dia. Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni, orang yang selalu hitung diri dia. Kan, hitung diri dia, dia kata banyak kurang, hak Allah yang belum kurang, hak manusia, dosa kepada manusia, ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi kata apa? Orang yang bodoh pula, yang tadi pandai, orang yang bodoh pula, mereka yang melakukan pelanggaran kepada perintah Allah, buat dosa, maksiat dan sebagainya, tapi dia ada wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia angan-angan tak apa, Allah Taala dengan luas rahmat-Nya dia akan ampunkan saya walaupun saya berdosa. Kan? Dia berangan tapi dia tak bertindak dengan amal soleh. Berbeza dengan orang beriman. Dia nak kata macam tu boleh, tapi dia buat amal, dia kata insya-Allah mudah-mudahan apa yang aku dah buat ni berhijrah dan bertaubat, Allah ampunkan. Tapi orang yang jahil dak. Dia kata tak apa, kita teruskan, Allah Taala dengan rahmat-Nya akan ampunkan kita. Sedangkan tak ada usaha ke arah untuk diampunkan Allah. Maka dia sekadar angan-angan saja, tanpa sebarang satu langkah yang dibuat untuk dapatkan Allah. Mak jenis boleh sebut. Itulah cerita dia. Itulah maksud di tamanna sebentar tadi untuk kita jelas Ustaz ya. Maksudnya ada cita-cita yang okey, ada cita-cita yang tak okey. Cita-cita tak okey itu kerana asas ilmunya tak betul, kan? Kerana tak betul ya. Tetapi kalau katakan dengan usaha, dengan kalau tadi yang mengharapkan Allah ampun, tapi ada istighfar, ada pembaikan yang dibuat, maka itulah yang dipuji. Jadi kita kena pisahkan, dan Allah menemplak pada ayat 24 ni kumpulan yang dia harap tetapi harapan kepada berhala, dahlah bagi nama sendiri ya. Lepas tu harapnya dia pula yang memberikan sifat berhala itu untuk menjadi penolong kepada dirinya sendiri. Ini adalah satu cara berfikir yang rosak, dan sudah tentunya Allah terus baiki pada ayat yang ke-25, falillahil akhiratu wal ula. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki akhirat dan juga dunia ini, bukannya berhala tersebut. Malah kalau katakan dia berhala itu dia ciptakan, dia sembah, rasanya banyak barang sebenarnya perlu disembah. Betul. Kan kalau ikut logik tersebut. Tapi itulah logik yang istilahnya ke laut dah Ustaz ya, tidak dibenarkan. Dan inilah surah An-Najm, surah yang menjelaskan ikutlah wahyu, bukannya mengikut kepada hawa nafsu. Dan inilah salah satu surah tentang, kalau dalam dunia akademik Ustaz ya, bercakap tentang epistemologi, sumber ilmu, maka sumber ilmu kita sudah tentunya perlu berasaskan kepada salah satu perbincangannya dalam surah An-Najm ini sendiri. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita dapat mengulang kaji beberapa halaman. Moga-moga ada permata yang dapat pada hari ini bagi tuan-tuan yang berada di rumah, sedang bercuti, sedang bersama keluarga, nak makan tengah hari, makan pagi ke apa ke, tapi yang pastinya ialah kita doa pada Allah SWT agar diri kita dipimpin dengan gaya fikir Al-Quran, dan sudah tentunya kita selalu mengutamakan wahyu berbanding dengan al-hawa yang Allah nyatakan dalam surah An-Najm. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa anak-anak murid kami, sahabat dan teman kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Ampunkan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi sebaik-baik hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kelazatan mentadabbur kitab-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami sifat benar dalam bermuamalat dengan kitab-Mu ya Allah, dan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kami, keluarga kami, dan matikanlah kami dalam jalan berkhidmat kepada kitab-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq dan juga Al-Fadhil Ustaz Tirmizi pada hari ini. Dan terus kita ingin memastikan cara berfikir aras tinggi yang dibawakan Al-Quran ini kita lebar-lebarkan, sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menjadikan ruang ini untuk menyumbang ataupun juga mendapatkan bantuan untuk kita melaksanakan program-program Quran di sekolah ataupun di masjid ataupun di mana jua. Ada nombor yang tertera sebentar tadi, boleh hubungi kerana kita yakin bahawa ada rakan-rakan kita yang ingin menyumbang kerana ingin melihat anak-anak generasi akan datang adalah anak-anak yang cara berfikirnya mengutamakan kepada wahyu bukannya mengikut kepada nafsu. Kita bertemu pada halaman baru pada hari esok insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.